Okey. Assalamualaikum dan selamat. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Hari ni kita masuk tajuk seterusnya, bab seterusnya iaitu penentangan masyarakat tempatan. Okey, penentangan masyarakat tempatan. Kita ada ramai. Okey, tengok dalam buku teks muka surat 170. Okey, kita ada Datuk Maharaja Lela, Tok Jangguk Haji Abdul Rahman Limbong, Yang Tuan Antah Dul Said, Datuk Bahaman, Syarif Masahu, Mak Sato, Mak Saleh dan Rentap. Okey? Okey. Campur kita tengok 7.1 iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, apa matlamat tokoh-tokoh tadi yang cikgu sebutkan tadi? Okey, dan bentuk penentangannya. Okey. Campur tangan British membawa perubahan kepada sistem pentadbiran tempatan. Okey, sebelum ni kan kita dah belajar tentang macam mana sistem pentadbiran tempatan. Lepas tu bila kedatangan British, okey, pentadbiran berlaku perubahan kepada sistem pentadbiran tempatan. Perubahan tersebut menyebabkan masyarakat tempatan tidak berpuas hati kerana kehilangan hak dan kedudukan mereka. Okey, sebab ada yang ada kuasa sebelum tu, tapi bila kedatangan British hilang kuasa ataupun apa yang hak-hak mereka telah diambil oleh British. Mereka bangkit menentang British melalui ada beberapa cara iaitu penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan menggunakan sistem perundangan. Okey, tu bentuk dia. Ada 3 bentuk penentangan. Okey, ada 3. Okey, matlamat perjuangan mereka ialah okey, mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan, kesan pengenalan pentadbiran barat yang merugikan mereka, merugikan pemerintah tempatan. Okey, mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional sebagaimana yang sedia ada. Mereka nak kembalikan dan kekalkan sistem pentadbiran yang telah dilaksanakan sebelum kedatangan British. Okey, menentang pentadbiran dan peraturan baru yang membebankan kehidupan rakyat tempatan. Ada beberapa pentadbiran, peraturan yang membebankan kehidupan tempatan. Okey, kita tengok penentangan bersenjata dulu. Okey. Penentangan bersenjata ada seramai kejap. Okey. Bersenjata ada seramai 8 orang. Okey, iaitu penentangan Dul Said di Nani, penentangan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan, penentangan Datuk Bahaman di Pahang, penentangan Rentap di Sarawak, penentangan Syarif Masahu di Sarawak, penentangan Tok Jangguk di Kelantan dan penentangan Mak Saleh di Sabah serta penentangan Mak Sata di Sabah. Tapi untuk hari ni, okey, kita belajar 5 sahaja dahulu. Okey. Kita tengok penentangan Dul Said di Nanim. Okey, kenapa penentangan itu berlaku? Okey, Abdul Said bin Omar dikenali sebagai penghulu Nanim, Seri Merah Raja Dul Said. Okey, beliau berasal dari suku Semelenggan dan dilahirkan pada tahun 1773. Okey. Kenapa Dul Said menentang British?
Okey, Dor Said menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 dikenakan terhadap Nanning oleh British. Okey, maksudnya 1/10 daripada hasil tu kena bayar kepada British. Okey, beliau mendakwa Nanning sebuah negeri yang merdeka. Merdeka maksudnya Nanning ni bukan berada di bawah penjajahan mana-mana pihak. Okey. Dor Said mengadakan pakatan dengan pemimpin Rembau dan orang Melayu dari wilayah lain untuk menentang British. Okey. Antaranya apa? Okey, yang berpakat dengan Dor Said. Yang berpakat dengan Dor Said. Okey. Raja yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemenceh, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Rencat, Penghulu Linggi Johor, dan Ulu Muar. Okey, pakatan tersebut berjaya mengumpul seramai 4,000 orang hulu balang Melayu untuk menentang British. Okey? Okey. Perang Nanning dah kumpul 4,000 orang dah kan. Perang Nanning pertama berlaku pada 1831 yang berjaya menewaskan British. Okey, pemufakatan antara Dor Said dan hulu balang Melayu tidak kekal lama apabila British berjaya memecah belahkan pemufakatan tersebut. Okey, British ada agenda dia menyebabkan pemimpin-pemimpin yang berpakat dengan Dor Said tu berpecah. Okey? Tidak bersefahaman. Okey? Yang Tuan Rembau dan pembesar Melayu yang lain enggan memberikan bantuan ketika berlaku Perang Nanning kedua pada tahun 1832. Okey? 1832 berlaku Perang Nanning yang kedua. Yang pertama menang dah kan? Yang kedua tu sebab pembesar Melayu dan yang Tuan Rembau ni tak nak dah bagi kerjasama kepada Dor Said, menyebabkan British menang. Dor Said kalah lah. Kesan daripada tersebut, British berjaya menakluki Taboh iaitu pusat pentadbiran Nanning dan menyatukan Nanning dengan Melaka. Okey? Okey. Yang kedua, penentangan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Okey. Tengku Antah merupakan anak raja Raden Yang Tuan Besar Negeri Sembilan yang dilantik menjadi Yang Tuan Seri Menanti pada tahun 1875. Okey, beliau tidak bersetuju dengan campur tangan British di Sungai Ujong. Okey, dia tak setuju campur tangan British di Sungai Ujong kerana menggugat kedaulatan bangsa dan bimbang British akan meluaskan kuasanya di wilayah sekitarnya. Okey, menggugat kedaulatan bangsa dan bimbang British meluaskan kuasa di wilayah sekitarnya. Okey, Yang Tuan Antah memimpin 4,000 pengikutnya menentang Datuk Kelana yang mendapat bantuan tentera British. Okey. Datuk Kelana ni pemimpin di situ juga dan dia mendapat bantuan tentera British. Okey, British berjaya mengalahkan tentera Yang Tuan Antah dalam pertempuran di Paro dan Bukit Putus. Okey, pada tahun 1876 Yang Tuan Antah berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat William J. Royce. Okey, melalui rundingan tersebut British melantik Yang Tuan Antah sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Okey, sebab lepas kalah tu Yang Tuan Antah pun berundinglah dengan Gubernur Negeri Selat. Ingat lagi tak Negeri Selat tu negeri mana? Apa? Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey. Kita tengok penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Okey, ada gambar Datuk Bahaman kat situ. Okey. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh yang menjadi pembesar Temerloh selepas kematian orang kaya Indra Segara. Okey, dia pembesar di Temerloh. Okey.
Datuk Bahaman menentang British disebabkan kehilangan hak mengutik cukai dan menentang pembinaan balai polis tanpa pengetahuannya. Okey, sebab Datuk Bahaman ni dia pembesar kat Temerloh. Jadi dia kutip cukai. Bila datang British tak benarkan Datuk Bahaman tu kutip cukai. Okey? Dan ada bina balai polis kat kawasan dia tu, dia tak sukalah sebab tanpa pengetahuannya. Okey? Pada tahun 1891, Datuk Bahaman melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan Tok Gajah, iaitu nama sebenarnya Imam Peran, Rasul dan Mak Kilau. Okey, pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jerang Ampai. Okey, British menghantar Kolonel Walker dan berjaya menawan semula Jerang Ampai. Okey. Datuk Bahaman bersama Tok Gajah dan Mak Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu. Okey, kalau yang ni maksudnya Datuk Bahaman tu kalah lah. Okey, kalah. Jangan British hingga terpaksa menyebabkan dia terpaksa berundur. Okey. Okey, kita tengok di Sarawak pula. Okey. Penentangan rentap di Sarawak. Okey. Rentap. Ni gambar rentap. Rentap ni orang Iban. Okey. Tak silap cikgu orang Iban. Okey. Penentangan rentap di Sarawak. Okey, nama sebenar rentap ialah Libau yang bermaksud penggoncang dunia. Rentap dilahirkan pada tahun 1800 dan digelar Raja Ulu dan Raja Darat. Maksudnya dia pun pemimpin jugalah, berkuasa jugalah kat situ. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekaran dan Sungai Saribas. Okey, kenapa rentap ni menentang British? Okey. Sebab penentangan ialah James Brooke menuduh rentap sebagai lanung dan bertindak menghapuskan pentempatan orang Iban di Sungai Sekaran. Okey. James Brooke ni dia kata rentap ni lanun. Lepas tu pentempatan orang Iban kat tepi Sungai Sekaran ni dihapuskan oleh James Brooke. Okey, pada tahun 1853 rentap menyerang kubu Brooke di Nangga Sekaran dan menyebabkan pegawai James Brooke iaitu Alan Lee terbunuh. Okey. Pada tahun 1854, James Brooke menyerang kubu rentap di Bukit Sadok, tetapi rentap berjaya menewaskan pasukan Charles Brooke. Okey. Pada tahun 1858, kubu rentap di Bukit Sadok diserang buat kali kedua. Okey, kali pertama kalah kan British, kali kedua dia serang lagi dan pada tahun 1861 dia serang kali ketiga. 3 kali. Okey, kali ketiga tu akhirnya rentap terpaksa berundur ke Entabal dan berapa tahun kemudian beliau meninggal dunia. Okey. Jadi kalah lah. Tak ada apa. Okey. Yang terakhir untuk hari ini iaitu penentangan Sarif Masaho di Sarawak. Okey. Sarif Masaho berasal dari kampung Igan dan dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei sebagai pembesar Sarike dan di Sungai Rajan pada tahun 1849. Okey. Kewibawaan Sarif Masaho tergugat apabila Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Okey, beliau mahu mengusir James Brooke dan mengembalikan semula kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Okey, bila James Brooke ni ambil alih, kuasa pembesar tempatan terjejas lah. Okey, sebab semua di bawah James Brooke. Okey. Pada tahun 1860, Sarif Masaho mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pengiran Temenggu Hashim Jalil dari Sadong untuk menyerang James Brooke di Kuching. Okey, Sarif Masaho mengajak orang Melayu dan Dayak menyertai pakatan tersebut. Okey. Sarif Masaho menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat. Datuk Patinggi Abdul Ghafur pula melancar gerakan dari timur. Okey, Sarif Masaho dia dari barat. Abdul Ghafur dari timur. Tetapi
James Bond berjaya mengalahkan serangan tersebut menggunakan kapal perang dan senjata moden. Maksudnya diorang lagi canggih kan, ada kapal perang, ada senjata moden, sedangkan pentempatan menggunakan keris ke, lembing ke kan. Okey. Akhirnya Sarif Masahur dan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dibuang negeri oleh James Bond. Okey, itulah 5 orang penentang tempatan yang kita belajar hari ni. Selebihnya 5 orang nanti kita akan belajar pada kelas yang seterusnya. Okey. Jadi kejap lagi cikgu akan bagi link kat awak. Okey, awak jawab soalan yang cikgu berikan di dalam link tersebut. Okey. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih.